Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Good evening everybody. Selamat datang ke siaran langsung live Facebook aku. Seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak muda, pakcik, makcik, datuk, nenek-nenek, haters aku seperti biasa daripada UMNO Barisan Nasional di seluruh Malaysia. Selamat datang kepada semua cyber trooper UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa pada malam ini adalah satu live Facebook eksklusif berkenaan dengan keputusan pilihan raya kecil Parlimen P132, iaitu kerusi Parlimen Port Dickson, berkaitan dengan keputusan rasmi kemenangan Datuk Seri Anwar Ibrahim menewaskan calon daripada Parti PAS, calon bebas, dan sekaligus sekali lagi untuk kali keempat pilihan raya kecil untuk 2018. UMNO dan PAS kalah dan checkmate oleh Pakatan Harapan atas gabungan Tun Dr. Mahathir dan Anwar Ibrahim. Tepuk tangan tuan-tuan dan puan-puan kepada orang-orang UMNO, orang-orang PAS yang sedang kecewa, yang sedang marah. Anda dijemput untuk mengkritik, untuk memaki, ataupun boleh masuk gua untuk simpan kamu punya kekecewaan sebab kalah untuk kali keempat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mengupas berkenaan dengan laporan polis yang dibuat oleh orang si Najib pada hari kemarin, secara rasmi hari ini kita akan menganalisis, membahaskan apakah faktor-faktor yang menyebabkan kali keempat Pakatan Harapan boleh menumbangkan, boleh mengalahkan Parti PAS, boleh mengalahkan calon-calon bebas dalam satu kerusi parlimen yang paling panas dalam siri pilihan raya kecil untuk 2018. Dan kita akan melihat apakah kelemahan-kelemahan yang berlaku sepanjang kempen yang dibuat oleh PAS, oleh calon-calon bebas, yang saya kira mereka ini dibayar oleh UMNO, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin dan hadirat sekalian, perkara pertama yang perlu saya nyatakan di sini, saya ingin mengambil kesempatan setinggi-tinggi jutaan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada seluruh jentera pilihan raya untuk PD Move, iaitu di kerusi Parlimen Port Dickson. Tahniah kepada Tun Dr. Mahathir, tahniah kepada Kerajaan Pakatan Harapan kerana membuktikan bahawa anda sebagai parti politik kerajaan baharu untuk Malaysia baharu masih relevan dan masih dipercayai oleh majoriti rakyat Malaysia. Walaupun UMNO dan PAS dan orang-orang lain dan cyber trooper mereka dalam media sosial terus menerus mencipta persepsi politik yang tidak relevan, yang mengeluarkan satu gerakan politik yang tidak relevan lagi dalam politik Malaysia, akhirnya buat kali keempat rakyat Malaysia memberi signal kepada UMNO dan PAS bahawa mereka telah ditolak untuk kali keempat, seperti mana mereka telah kalah di Dun Balakong, Dun Sungai Setia, Dun Sungai Kandis, Dun Seri Setia. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu kekalahan yang paling teruk saya kira. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan, apakah fakta-fakta ringkas tentang keputusan rasmi pilihan raya kerusi Parlimen Port Dickson yang heboh pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan? Untuk makluman semua cyber trooper UMNO BN dan cyber trooper PAS daripada syurga ni, mari aku bagi tahu kau tuan-tuan dan puan-puan, kepada peminat-peminat kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, peminat-peminat Tun Dr. Mahathir, penyokong-penyokong Pakatan Harapan, berdasarkan rekod Anwar Ibrahim mendapat undi 31,000 undi 64, sebanyak 71.3% daripada keseluruhan pengundi yang turun mengundi pada hari ini, seramai 43,589 pengundi. Dan pada PRU 14 yang lepas, calon Pakatan Harapan yang menang dengan majoriti 17,710. Dan apabila Anwar Ibrahim diberi mandat untuk buat pilihan raya kecil, dan bekas ahli Parlimen Port Dickson meletakkan jawatan untuk memberi laluan kepada Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri ke-8 Malaysia dan menjadi ahli Parlimen Port Dickson yang baru. Tuan-tuan dan puan-puan, majoriti pilihan raya kecil 2018 telah meningkat
kepada 23,635 undi. Tepuk tangan tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah satu rekod yang mana mandat yang besar secara majoriti. Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sahaja menang besar, menumbangkan dan mengalahkan PAS. Tan Sri Isa Samad mengalahkan Saiful Bukhari Azlan yang suka memfitnah ni. Akhirnya mereka ni tuan-tuan dan puan-puan di belakang Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan. Di sini saya kira timbul banyak persoalan politik yang dimainkan oleh PAS, yang dimainkan oleh UMNO, yang dimainkan oleh Cyber Trooper yang gagal untuk mengalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebelum bermulanya sesi kempen PRK Parlimen Port Dickson pun, Lokman Adam daripada UMNO meramalkan Anwar Ibrahim akan kalah dalam pilihan raya kecil ini. Tok Guru Haji Hadi Awang meramalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mustahil untuk tewas, kerana bagi beliau, bagi ulama ini, Tun Dr. Mahathir pernah kalah dalam pilihan raya sebelum ini dalam sejarah politik Malaysia. Tetapi akhirnya semua ramalan-ramalan ini tidak tepat tuan-tuan dan puan-puan. Kajian daripada beberapa pemerhati ataupun think tank politik Malaysia menyatakan bahawa pesaing paling terdekat adalah Tan Sri Isa Samad. Tetapi rupa-rupanya pilihan raya Parlimen Port Dickson semalam aku meramalkan bahawa tidak ada saingan pun sebenarnya. Kerana pada waktu saya membuat live semalam 24 jam yang lepas, aku meramalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menang besar dan boleh tutup mata untuk kira peti undi. Sebab terang-terangan Anwar Ibrahim adalah legend dalam sistem politik Malaysia. Terang-terangan Anwar Ibrahim adalah pejuang reformasi sistem politik Malaysia baharu. Dan Anwar Ibrahim adalah bakal Perdana Menteri Malaysia. Mana mungkin pengundi-pengundi Parlimen Port Dickson tidak mengundi seorang pemimpin yang legend seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan sebelum ini tuan-tuan dan puan-puan, nampaknya ramalan-ramalan orang-orang PAS, ramalan-ramalan ulama-ulama PAS, ramalan-ramalan daripada Cyber Trooper UMNO BN ini tidak menjadi tuan-tuan dan puan-puan. Mereka mengasak, mereka mendesak. Mereka cakap Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak layak untuk bertanding di Parlimen Port Dickson. PAS mempermainkan isu berkenaan dengan isu pengampunan yang di-Pertuan Agong atas segala jenayah yang tidak pernah dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, seluruh dunia, pemerhati-pemerhati Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang di-Pertuan Agong pun, following the case of case liwat antara Anwar Ibrahim dan Saiful Bukhari Azlan, yang mana Saiful Bukhari terlibat dengan konspirasi fitnah liwat 2.0 yang dicatur oleh rejim Najib Razak, yang dicatur oleh rejim UMNO BN, dan yang di-Pertuan Agong telah mengampunkan semua rekod jenayah Anwar Ibrahim. Dan Anwar Ibrahim secara mengikut undang-undang dan perlembagaan, dia bersih, dia tidak ada melanggar apa-apa undang-undang di negara ini dan tidak ada rekod untuk meliwat mana-mana orang sebab dia tidak bersalah. Dan akhirnya PAS sangat terdesak mempermainkan sentimen isu ini, tetapi gagal untuk mendapat undi dan gagal untuk menghalang kemenangan Anwar Ibrahim. Aku kira PAS, ulama-ulama PAS ini perlu bermuhasabah diri pada malam ini. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi kemenangan kepada Parti Islam Syurga ini. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Ini adalah signal kepada Tok Guru Hadi Awang, kepada seluruh ahli PAS di dalam Malaysia, untuk menilai semula gerakan-gerakan siasat mereka yang semakin tidak relevan, yang semakin jauh tersasar, yang semakin jauh tersesat sejak arwah Tok Guru Nik Aziz meninggal dunia. Dan ini adalah signal kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Tidak semestinya parti PAS ini mengisytiharkan dia adalah parti Islam. Tidak semestinya kita perlu undi mereka. Sebab mereka ini tidak menjadi perwakilan. Mereka tidak mewakili suara Allah. Mereka tidak mewakili suara Nabi Muhammad. Dan mereka sendiri ada skandal rasuah yang mana mendapat derma daripada Najib Razak dan UMNO BN. Ini bukan parti Islam tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan parti yang kita harapkan. Sebab itu, mengapa pengundi-pengundi Parlimen Port Dickson tidak mengundi secara majoriti memilih parti PAS. Dan dari segi perspektif politik, saya kira gerakan siasat PAS ini semakin jauh tersasar kerana dia mahu bergabung dengan UMNO. Dan memang UMNO memberi laluan kepada PAS untuk bertanding dalam Parlimen Port Dickson. Sehingga Tan Sri Isa Samad terpaksa bertanding menggunakan logo kerusi tuan-tuan dan puan-puan. Tan Sri Isa Samad ini adalah orang UMNO, orang kuat Najib Razak. Mana mungkin kita tidak tahu dia tidak dibayar oleh Najib Razak untuk mencabar Anwar Ibrahim di Parlimen Port Dickson. Sekali lagi perkara ini, gerakan-gerakan politik dalam pilihan raya
UMNO memang suka menghantar calon-calon yang bebas seberapa ramai mungkin. Termasuk Saiful Bukhari Azlan, termasuk pemimpin-pemimpin Chinese. Yang saya kira di belakang mereka ini adalah permainan politik konspirasi daripada rejim UMNO yang begitu terdesak untuk mengalahkan Najib Razak, untuk mengalahkan Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini sekali lagi dari segi perspektif politik, kita melihat bahawa pengukuhan kuasa Pakatan Harapan selepas PRU 14, 5 kali siri pilihan raya. Pertama PRU 14, kedua pilihan raya kecil Dun Sungai Kandis, Lokman Adam tewas. Pilihan raya kecil Dun Seri Setia, PAS tewas. Itu pun Lokman Adam tewas atas gabungan bersama dengan PAS. Dun Balakong, parti MCA bergabung dengan PAS dan UMNO juga tewas dengan Pakatan Harapan. Dan yang kelima adalah pilihan raya kecil Parlimen Port Dickson. Ini adalah kekalahan 5-0 antara Pakatan Harapan yang mendapat mandat dan kepercayaan daripada majoriti rakyat Malaysia berbanding dengan PAS dan UMNO yang hanya mampu gigit jari, hanya kempunan dan tidak mampu untuk membuktikan bahawa mereka lebih kuat daripada kerajaan Pakatan Harapan. Nampaknya gabungan pembangkang perpaduan ini tidak berhasil, tuan-tuan dan puan-puan. Strategi-strategi mereka ini tidak berhasil kerana mereka gagal untuk memainkan propaganda. Lihatlah, kita akan menganalisis sebentar lagi mengapa Anwar Ibrahim boleh menang besar pada pilihan raya kecil Parlimen Port Dickson malam ini. Dan mengapa PAS dan UMNO terus-menerus tewas untuk round yang kelima. Ini kalau main gusti-gusti weh, kalah migroga weh. Ini 5-0, gusti-gusti weh. Kalau kita main tumbuk-tumbuk 5-0.